Now, kalau kita ikut pendapat Ghaffar ni, kalau kita ikut pendapat Ghaffar ni, Perikatan dah dapat 85% pada PRU 16 or something like that. Okay. So, dia boleh menang besar. Betul ke? Betul ke? Sekarang ni, yang lebih logik, yang lebih berpaksi kepada realiti ialah sokongan terhadap Perikatan Nasional di sekitar 75 hingga 80%. Itu lebih realistik bagi saya. Okay. So, sekarang 75 hingga 80%. So, katakan Perikatan nak bergantung kepada pengundi Melayu sahaja untuk menang PRU 16. Okey? Tak apalah. Untuk tujuan perbincangan, kita teliti perkara tu. Jadi, kalau sekarang dah 74 kerusi, untuk nak dapatkan jauh lebih banyak kerusi sehingga Perikatan tak payah bergantung kepada UMNO, tak payah bergantung kepada PH, boleh terus pergi runding dengan Sabah dan Sarawak. Perikatan perlu dapat sekurang-kurangnya 90 kerusi lah. Okey, 90 kerusi baru dia cukup kuat, ya. Daripada 74 nak naik kepada 90. Okey. Berapa peratus Melayu yang perlu beralih kepada Perikatan Nasional? Okey, katakan 5% beralih. Okey, so sekarang saya kata sokongan terhadap Perikatan antara 75 hingga 80%. So kita katakan 80% lah sekarang. So untuk nak menang 90 kerusi sebagai contoh, atau 85 kerusi sebagai contoh, nak naik 10 hingga 15 kerusi, 5% Melayu beralih kepada Perikatan pada PRU 16 cukup tak? Jangan lupa 5% Melayu ni teragih kepada seluruh Semenanjung, seluruh Malaysia, Semenanjung khususnya, diagih kepada 222 kerusi. Mungkin ada kerusi yang lebih UMNO, lebih, so kita ambil 200 kerusi. So teragih antara 200 kerusi. Teragih antara 200 kerusi. Dan kita tahu kerusi-kerusi PKR ni, majoriti dia, kebanyakan kerusi, majoriti dia cukup selesa. Adakah 5% Melayu yang teragih antara 200 kerusi cukup untuk ubah keputusan di kawasan itu? Sedangkan PH, jika strategi PH dan barisan berjaya, jika apa yang dilakukan di mahkota berjaya di Semenanjung, ya, PH akan dapat manfaat daripada penyokong Melayu UMNO, UMNO akan dapat manfaat dari penyokong Cina PH. Adakah awak fikir 5% Melayu teragih antara 200 kerusi boleh ubah keputusan? Tak boleh. Majoriti PH cukup selesa. Dan UMNO, kalau dia dapat sokongan Cina, dia akan dapat majoriti yang selesa di kerusi-kerusi yang dulu dia menang tipis. Tak boleh, tak logik. Melainkan Perikatan boleh pegang semua Melayu. Semua Melayu pinggirkan UMNO, semua Melayu pinggirkan Perikatan. Dia dapat macam DAP dapat. DAP pada PRU 15 dapat 95% sokongan Cina. Jadi Perikatan pun dapat 90 hingga 95% sokongan Melayu. Baru kita cerita. Nah, korang yang dengar, korang fikir Perikatan boleh dapat 90 hingga 95% sokongan Melayu? Tak akan tercapai. Tak akan tercapai. Saya beritahu sekarang, tak akan tercapai. Nak sampai 85% pun tanda soal. Dalam keadaan ada bantuan ini kepada pesara dan ini kepada penjawat awam, dan tak akan tercapai. Dalam keadaan pemimpin-pemimpin dia tengah bergaduh. Saya lihat Perikatan sudah sampai maksima. Golongan muda ni, Melayu muda ni adalah target kerana
PRU 16 akan ditentukan oleh pengundi muda. Lebih 50% pengundi pada PRU 16 adalah 45 tahun ke bawah. Muda, ya. Dan makin muda pengundi ini, dia makin menolak politik yang hanya bertumpu kepada keagamaan atau perkauman. Dia lebih berfikiran terbuka. Dia tidak anti DAP seperti mana golongan 45 tahun ke atas, especially yang muda-muda ni, ya. Dia lebih ada maklumat berkenaan perkembangan semasa di tepi di jari dia dengan zaman internet ni. Dia lebih kepada okey, ini kita terima hakikat ini adalah negara berbilang kaum, walaupun ini tanah Melayu tetapi penduduk dia berbilang kaum. So perlu melihat juga, ya, dari sudut masyarakat majmuk. Mereka lebih kepada kami nak dengar apakah dasar Perikatan Nasional untuk mengatasi masalah ini, masalah itu, harga kos, harga ini. Bukan main serang sahaja. Mereka tidak kisahkan kisah-kisah DAP keluar kenyataan beracun. Kalau awak tanya mereka, mereka memang sokong perikatan. Memang mereka tak suka DAP keluar kenyataan beracun. Tetapi mereka lebih rasional dalam pemikiran dan ramai beritahu saya juga ada kalanya PAS pun keluar kenyataan ekstrim. Dan PAS tidak menonjolkan bahawa mereka adalah untuk rakyat Malaysia. Jangan lupa, tunjang Perikatan Nasional bukannya bersatu. Tunjang Perikatan Nasional adalah PAS. Melayu bersama Perikatan kerana khas PAS. Cuma sokongan terhadap Perikatan juga disebabkan pengujaan kerana PAS dan bersatu bersama atas dasar penyatuan Melayu. Okey. So, mereka lebih kepada pemikiran mereka berbeza. Bukan seperti pemikiran zaman-zaman lama, zaman Hadi, zaman Muhyiddin dan sebagainya. Ya. Jadi, mereka hendak satu pembaharuan. Dan seperti perbincangan saya, setiap pilihan raya, prestasi PAS meningkat sebab golongan muda tolak UMNO dan golongan muda tarik Perikatan. Jadi awak tahu, kekuatan PAS meningkat, kekuatan Perikatan meningkat sebab golongan Melayu muda. Dan awak tahu, golongan Melayu muda semakin menolak UMNO. Dan awak tahu, golongan muda adalah majoriti dalam PRU 16. Dah awak tahu semua ini, tetapi awak menonjolkan satu penampilan yang bukannya mampu menarik orang pengundi muda yang menyokong PH supaya sokong Perikatan dengan kadar yang lebih tinggi daripada sekarang. Sebaliknya, awak menampilkan image yang sebenarnya orang muda ni tidak kisah. Dia tidak kisah retorik. DAP cakap macam ini, itu cakap macam tu, Anwar ada masalah, luar tabi'ilah, apalah. Mereka tak kisah semua tu. Jadi naratif awak tidak boleh mendapatkan sokongan Melayu lebih daripada semula jadi. Semula jadi memang sokongan Melayu meningkat, tapi awak tidak boleh mengatasi lebih dari itu. Dan ini nak cerita kononnya Perikatan boleh menang sebab ada 85%. So, apakah awak fikir dengan keluar artikel-artikel seperti ini atau kenyataan seperti ini, ia boleh mempengaruhi orang muda? Inilah dikatakan cara fikiran orang-orang lama. Mempengaruhi orang dengan setakat baca macam ini. It doesn't work. Tidak akan berjaya kalau dengan pengundi muda. Maknanya, Perikatan tidak tahu cara untuk mendekati golongan muda, dan itulah majoriti dalam PRU 16. So, ada kegagalan strategi. So, maknanya awak tidak boleh berharap kepada pengundi Melayu semata-mata. Awak kena cuba dapatkan sokongan orang Cina. Nah, boleh tak dapat sokongan orang Cina? Boleh.
Sebab mahkota dengan Sungai Bakap telah menunjukkan sudah ada rasa tidak puas hati orang Cina terhadap DAP. Berlaku boikot besar-besaran orang Cina buat kali pertama semenjak hampir 20 tahun, dan ini terbukti di mahkota dan Sungai Bakap. Kalau boikot dia 20 hingga 30% saja, kita boleh kata ini PRK tak sama dengan PRU. Tapi boikotnya melebihi 50%. Itu menunjukkan benar-benar ada rasa tidak puas hati dan mungkin sudah wujud satu jalur pengundi atas pagar Cina. Now, kalau awak ikut sejarah pengundian orang Cina, sekali dah ada atas pagar, memang mereka akan bertahan di situ untuk satu tempoh yang agak lama, sekurang-kurangnya 10 tahun. Jadi awak perlu cuba dapatkan pengundi atas pagar Cina itu. Tapi kalau kita lihat penulisan, kalau kita lihat retorik pemimpin PAS, kalau kita lihat retorik pemimpin Bersatu, ianya sedikit pun tidak mampu tarik pengundi Cina. Sedikit pun tidak menunjukkan bahawa ini adalah parti untuk semua. Sedikit pun tidak selaras dengan cara pemikiran golongan muda. Kerana pengundi Cina atas pagar ni pun majoritinya golongan muda yang dah frust dengan Anwar dan DAP. So, adakah pengundi-pengundi muda ni yang sudah terdedah dengan Hadi, sudah terdedah dengan Muhyiddin dan sudah lihat itulah cara pemikiran mereka, akan datang sokong Perikatan Nasional? Tidak. Sebab itu di Sungai Bakap, di mahkota, mereka duduk atas pagar dan mereka duduk di rumah. Mereka tidak mahu undi perikatan. Jadi, untuk tarik pengundi itu, apa yang perlu dibuat? Perlu kakis imej lama. Kakis imej lama macam mana? Pertama, parti itu, muka parti itu perlu diubah. Muka parti lazimnya siapa? Presiden parti. Parti perlu dijenamakan semula. Hala tuju dia, retorik dia. Ya? Kalau ada yang masih berangan-angan seperti dalam penulisan ini, bahawa kepimpinan Muhyiddin telah mantap dan kini membawa perikatan kepada jalan yang lebih ini dah kira propaganda. Mungkin propaganda dari belah Muhyiddin, saya tak tahulah. Ini propaganda. Hakikatnya, Bersatu selepas PRU 15 pun sudah dibelengui pelbagai masalah, pengkhianatan. Dan antara yang mengkhianati itu, bila ditanya, sumber-sumber dalaman beritahu ada juga sebab Muhyiddin. Mereka tak mahu Muhyiddin. So you have to face reality. Dah gagal. Dan kita lihat dua calon Bersatu di dua PRK ditolak. Dan kita lihat ada protes dari orang Melayu juga. So, mana indikator ada kejayaan dari Bersatu? Selagi Perikatan Nasional tidak mampu berdepan realiti dan berubah, okay, dia akan merosot. Dan pada PRU 16, PH akan menang lebih besar. Ini belum cerita persempadanan semula. Saya tak mau cerita persempadanan semula dalam live ni, saya sudah jelaskan dalam live terdahulu. Kalau kita masuk persempadanan semula, Bersatu bungkus terus. Saya tak tahulah ada perbincangan rahsia antara Bersatu dengan UMNO sehingga dia begitu yakin, itu saya tak tahulah. Kalau ada perbincangan rahsia dan tiba-tiba pada PRU 16 Zahid berpaling tadah dan UMNO bersama Bersatu, itu cerita lain lah. Tapi saya tak jangka benda tu akan berlaku. Dan Perikatan tengah mimpi indah. Bersatu tengah mimpi indah. Sebenarnya dah tamat. Dah hujung jalan dah. Kalau dari sudut nak mentadbir semula negara kan, Bersatu dah hujung jalan dah. Ya? So you either change the leadership, jenamakan semula. Masa dah suntuk. Terlalu suntuk. Sebab penjenamaan semula ni bukan mudah
khususnya dalam parti-parti yang dah pekat dengan pemikiran cara lama. So either change, either you all bangun, buka mata dan tekan untuk perubahan, atau berdepan realiti bahawa apa yang kita lihat sekarang adalah masa depan. Ya. Sebab mereka bijak strategi. Zahid, Anwar, mereka bijak. Mereka gagal banyak kali, especially Anwar. Dalam setiap gagalan tu mereka belajar, mereka berubah. Sekarang mantap. Perikatan ni, dia strategi dia cara lama. Nak jaga sensitivity sini, nak jaga sensitivity sana, nak ya, cara lama. Tak boleh berubah. Sampai bila Zahid bekerjasama dengan PH, alasan yang diberi bila mereka kritik Zahid pun salah sebenarnya. Mereka tak faham sebab Zahid bekerjasama. Sebabnya kita lihat di mahkota untuk dapatkan balik undi Cina. Of course, sebab kedua Zahid bekerjasama dengan PH ialah dia nak persempadanan semula. Dia nak buat tuntutan kerusi bagi UMNO. Kalau dia bersama perikatan, dia buat tuntutan, takkan Bersatu nak bantu Zahid besarkan pegangan undi Melayu dia, dan Bersatu nak korbankan pegangan undi Melayu dia. Ya. UMNO sudah muak dengan Bersatu. Masa UMNO bersama Bersatu dulu, bila ada PRK dan sebagainya, bila ada perundingan kerusi PRU, Bersatu tidak mahu korbankan kerusi-kerusi tertentu, tidak mahu bertolak ansur dengan UMNO. Dengan PH, UMNO boleh demand. PH boleh sahaja bantu pecahkan kawasan-kawasan Bersatu kepada kawasan-kawasan yang lebih kecil, supaya UMNO boleh bertanding di situ, dan tambah dengan sokongan Cina, UMNO boleh rampas banyak kerusi Bersatu dan kembangkan sayap dia lepas persempadanan semula. Ya. So, saya nasihatkan, sama ada pemimpin Bersatu ke, orang-orang yang mungkin pro Bersatu ke, atau penulis-penulis yang berkait dengan Muhyiddin ke, berhentilah bermimpi di siang hari, berdepan realiti, jangan bohongi penyokong. Saya bukan merujuk kepada penulis ini. Saya tak kata dia bohong ke apa. Ini pendapat dia, saya hormati pendapat dia. Tetapi sebagai pembaca, saya nampak, saya merasakan kandungan bersifat propaganda. Mungkin dia tak sengaja, mungkin dia betul-betul percaya apa yang dia katakan, tapi bagi saya sebagai pembaca, ia bersifat propaganda. Tak ada logik di sebalik. Ya. So, kepimpinan berubah atau tutup buku. Okey? Tak payah nak buat task force ni, kami ada jentera baru sekarang, kami nak pergi kat luar buat apa? Naratif sama. Ya. Bersatu dah di penghujung jalan. Kalau ikut hala tuju yang ada sekarang kan, penghujung jalan. Mereka tak ada kemampuan, perikatan setakat yang saya lihat tak ada kemampuan untuk atasi cara berfikir orang-orang PH dan barisan. Dan mereka akhirnya akan terima pada. So, ubah atau tutup buku. Baik, ada orang minta saya juga untuk ulas berkenaan dengan belanjawan, yang itu pagi ya. So, sehingga kita berjumpa nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.